Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fadil pengurusi Ashabul Fadilah, imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan, yakni Al-Quranul Karim, dan kamilah yang akan memastikan Al-Quran itu terus dipelihara dan dijaga sebaik yang mungkin. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah sekurang-kurang telah memainkan 3 peranan yang sangat penting. Pertama, Al-Quranul Karim telah memainkan peranan menyelamat, membebas dan memerdekakan hati-hati manusia daripada penyembahan kepada sesuatu yang tidak sepatutnya, kepada i'tiqad yang sebenar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran telah memainkan peranan memerdeka, membebas dan menyelamatkan akal fikiran manusia daripada belenggu kejahilan kepada ilmu, pengetahuan dan maklumat yang memberi manfaat kepada manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran telah memainkan peranan menyelamat, memerdeka dan membebaskan anggota tubuh manusia daripada belenggu kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kepada ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan, baik kebaikan dalam bentuk pengabdian diri kepada Allah ataupun kebaikan terhadap sesama makhluk. Di atas 3 inilah yang kalau sekiranya kita perhatikan dengan sebaik mungkin, kita akan lihat bagaimana sepanjang Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam bulan yang mulia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebarkan kepada seluruh umat, nescaya kita akan dapat saksi bagaimana Al-Quran telah memainkan peranan ini sepanjang zaman. Sejak daripada mula turun sampai ke hari ini. Kalau kita lihat yang pertama,
Bagaimana sebelum Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang hidup, baik mereka yang berada di semenanjung tanah Arab atau mereka yang berada di Rom, Parsi, Greek, China, India, wallahu a'lam waktu itu tanah Dayu di mana. Tapi yang pastinya mereka pada waktu itu berada dalam kesesatan dan berada dalam keadaan yang sangat jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka, pegangan hidup mereka adalah suatu pegangan yang sangat pelik. Mereka mempercayai, meyakini yang memberi manfaat, yang memberi mudarat ialah kuasa-kuasa, sama ada kuasa malaikat, kuasa yang dipercayai iblis dan jin, syaitan, pokok-pokok kayu, batu bata. Itulah yang diyakini akan memberi mudarat dan manfaat dalam kehidupan mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat dalam masyarakat Arab Jahiliyah sebagai contoh, bagaimana pada waktu ini akidah, pegangan, kepercayaan yang ada dalam diri mereka, mereka sangat bergantung dengan keadaan sekeliling. Contoh, kalau mereka nak keluar daripada rumah, berdiri dulu depan pintu, dongak ke langit. Kalau mereka lihat waktu didongak ke langit, ada burung terbang sebelah kanan, nampak burung terbang sebelah kanan, mereka akan beriktikad dan meyakini keluar daripada rumah, nescaya perjalanan selamat dan tujuan akan sampai. Tapi kalau burung terbang sebelah kiri, itu pertanda buruk. Kalau keluar juga daripada rumah membawa malapetaka dan tidak akan mencapai apa yang dicita-citakan. Maka dengan sebab burung terbang sebelah kiri, perjalanan dibatalkan. Mungkin tuan-tuan dalam masyarakat orang Melayu dengan burung ni tak kisah mana. Tapi kalau biawak melintah jalan, itu kesan. Itu ada pengaruh yang cukup besar. Satu i'tiqad ada dalam diri, ini memberi manfaat dan memberi mudarat. Sama tuan-tuan dalam masyarakat Jahiliyah. Satu pegangan yang juga pelik. Mereka pegang seseorang lelaki nak bermusafir, nak tinggal rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia akan cari satu kain. Kalau orang Kedah bahasa mudah dia sebut pengecar kain. Dia keluar rumah, dia cari satu dahan pokok yang sesuai, dia akan ikat. Dia pastikan sungguh-sungguh ikatan dia macam mana bentuk. Lalu dia pun keluar daripada rumah. 3 bulan, 4 bulan selesai urusan balik. Bila balik sebelum masuk ke rumah, tengok dulu ikatan. Kalau masih terikat kukuh semacam mana diikat 4 bulan dulu, ini petanda isteri yang ditinggalkan setia. Kalau sekiranya dapati ikatan itu terbuka, terbongkar, itu bukti isterinya curang. Betul, bayangkan kalau ada budak-budak yang tolong buka, apa jadi keluarga. Ini adalah pegangan yang ada dalam masyarakat Jahiliyah. Hanya kepada burung, hanya kepada binatang, hanya pada ikatan kain yang seumpama itu diiktikadkan memberi peranan dalam kehidupan, sama ada baik ataupun buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim dan mengajak manusia pengabdian yang sebenar, i'tiqad yang sebenar, yang memberi mudarat dan manfaat adalah Allah.
Ini tuan-tuan fungsi yang dimainkan oleh Al-Quranul Karim sepanjang zaman dalam menyelesaikan masalah pegangan manusia. Kalau tidak kerana Al-Quranul Karim, kita orang-orang lain masih lagi berpegang dengan ajaran nenek moyang turun-temurun kita yang ada terlalu banyak perkara-perkara yang kadang tak boleh diterima oleh akal. Tapi oleh kerana itu pegangan nenek moyang diterima. Sebab apa? Ini sudah turun-temurun. Datang Quran mengajar kita. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang menciptakan. Bukan Tuhan yang kamu cipta dengan tangan-tangan kamu sendiri, tapi Tuhan yang telah menciptakan. Dan Tuhan yang telah mencipta umat sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tergolong dari kalangan orang yang bertakwa. Maka ayat yang seumpama inilah telah mendidik hati-hati manusia. Walaupun bukan suatu benda yang mudah tuan-tuan, nak mengubah suatu masyarakat yang hati mereka, pendirian mereka, akidah dan pegangan mereka sudah mendarah daging begitu lama. Mereka sangat percaya kepada Lata, kepada Uzza, kepada Hubal, kepada berhala memberi kesan dalam kehidupan. Tuan Nabi sewaktu membawa ajaran ini ke tengah masyarakat, cerita kepada masyarakat Tuhan yang sebenar, Allah yang sebenar. Masyarakat Arab tuan peringkat awal mereka jadi sangat pelik. Cabaran Nabi hadapi macam mana nak membawa masyarakat supaya terima Allah yang sebenar ialah Tuhan yang sebenar ialah Allah. Ada yang datang Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tolong sifatkan kepada kami macam mana Tuhan kamu. Bila kamu sebut Tuhan kamu, macam mana sifatnya, tolong cerita. Itu ya Allah turunkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah Tuhan yang besar. Sebut tuan-tuan satu, sebut besar, satu cabaran pula datang. Sebab apa tuan-tuan cabaran datang? Sebab di Makkah Syekh Khalid Muhammad Khalid, seorang ulama sejarah dari Mesir, telah menceritakan bahawa kota Makkah adalah kota segala-gala. Makkah kota perhimpunan, Makkah kota pertemuan, Makkah kota perniagaan, Makkah kota hiburan, Makkah kota pertemuan, dan yang paling hebat tuan-tuan, Makkah adalah kota kepada segala berhala. Orang Makkah bangun pagi tengok berhala, tengah hari berhala, petang berhala, malam berhala. Bukan satu berhala. Ada nama Lata, ada nama Uzza, ada nama Manat, ada nama Hubal. Itu berhala yang besar berada di pintu masuk Makkah. Berhala yang mengelilingi Kaabah lebih daripada 300. Belum lagi di rumah mereka. Tuan-tuan bayangkan, di rumah mereka, ada di ruang tamu, ada di bahagian dapur, ada tuan-tuan di belakang dapur, ada depan rumah. Ketika Nabi membawa Allah Tuhan yang asal, satu saja Tuhan kita, orang Arab ada yang datang, wahai Muhammad, di rumah kami Tuhan ada 5. Di Makkah Tuhan yang besar ada 4. Keliling Kaabah ada 300 Tuhan. Itu pun Muhammad, di rumah kami masih tak selamat daripada pencuri perampok. Macam mana kamu nak bawa Tuhan yang satu untuk menyelamat dan memelihara kami? Ini cabaran yang dihadapi oleh Nabi. Tapi
huwallahu ahad, diulang, dibaca, diulang, diperang, diberi penjelasan ke tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat menerima Allah Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan yang lain. Masalah pengabdian diri, masalah pegangan-pegangan yang salah dapat diselesaikan apabila manusia menerima Allah Tuhan yang asa. Ini ajaran di dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana Al-Quranul Karim telah memainkan peranan yang sangat penting memerdekakan akal fikiran manusia. Tuan akal fikiran manusia yang selama ini dibelenggu oleh pegangan, ajaran, asuhan, didikan nenek moyang. Apa lagi sebahagian daripada manusia yang bila Nabi bertemu dengan mereka? Mari kita turut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikatakan kepada mereka marilah kita turut apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, kata mereka cukuplah apa yang nenek moyang kami tinggalkan. Cuba tengok tuan-tuan, bukan sekadar dengan soal yang berkaitan akidah yang menjadi darah daging pemikiran, sesuatu yang mendasari pemikiran mereka tidak berhajat pada ilmu, tak berhajat pada hujah, tak berhajat pada fakta, tak berhajat tuan-tuan kepada kajian ilmiah, tak berhajat kepada kebenaran, asalkan nenek moyang sebut pakai. Quran datang. Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan yang sangat hebat. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Turun bulan Ramadan, turun di Mekah. Boleh kalau Allah nak datangkan perintah puasa waktu itu. Boleh Allah nak datangkan perintah melaksanakan haji, kebetulan di Mekah. Allah tidak turunkan perintah sembahyang dulu, haji dulu, tak turun perintah supaya puasa dulu. Iqra, baca dulu. Bukan sembahyang tak penting, bukan haji tak penting, bukan puasa tak penting, bukan ibadat-ibadat tak penting. Tapi tuan-tuan nak gambarkan kepada manusia, Islam datang, Quran datang, paksi yang diletakkan untuk maju, untuk manusia itu ke depan, untuk manusia mengurus dan menjadi khalifah di atas muka bumi, mesti ilmu. Ilmu bermula dengan baca. Maka tuan-tuan, Al-Quranul Karim yang Allah turun disebut oleh seorang ulama, Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Imam Nasafi kata Allah turunkan 140 qira'ah daripada zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Daripada 140 kitab, seluruh isi kandungan 104 kitab ini terkandung dalam Al-Quran. 104 kitab dalam Quran. Al-Quran 30 juzuk 114 surah. Isi Al-Quran terkandung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah sumber ilmu yang sangat hebat. Sehingga tuan-tuan menjadi suatu hikmah yang besar. Al-Fatihah diulang sehari semalam sekurang-kurang 17 kali. Sumber ilmu. Tuan-tuan baca pandangan pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bila menyentuh dan menyebut berkenaan Al-Fatihah, apa dia sebut? Kata Sayyidina Ali, kalaulah sekiranya aku nak, kalau aku nak, aku boleh menafsirkan surah Al-Fatihah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Berapa banyak tentuan tafsirannya? Buku yang aku tulis, kitab yang aku tulis
kalau dipikulkan di atas 70 ekor unta, 70 ekor unta tak mampu nak memikul kitab tafsiran surah Al-Fatihah. Tu kata Syara'ali. Tak boleh lagi tuan-tuan. Imam Nasafi sebut lagi. Al-Fatihah kandungannya terisi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tak selesai lagi. Bismillah terisi dalam huruf ba. Bila sebut ba, tuan-tuan, seolah-olah Imam An-Nasafi nak gambarkan kepada kita bahawa sebenarnya inilah Al-Quranul Karim. Kalau kamu nak membaca seluruh isi kandungan yang sebenar, kitab-kitab yang Allah turun kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sepanjang zaman hidup manusia, memadai baca Quran. Kalau kamu nak mendalami isi kandungan Quran, bukan sekadar sebuah, bukan sekadar satu surah, bukan sekadar satu ayat, bukan sekadar satu kalimah, tapi bermula dengan satu huruf. Satu buku dan kitab, sebuah kitab tentu ditulis oleh ulama. Saya tengok kitab ini tersebar di perpustakaan di Indonesia. Banyak kedai-kedai buku di Indonesia tersebar kitab ini. Menghuraikan Al-Quran berdasarkan huruf. Bukan lagi ditafsir ayat, bukan lagi ditafsir kalimah, ditafsir berdasarkan surah, tapi huruf. Setiap huruf itu terkandung ilmu yang sangat mendalam. Sebagai contoh, huruf alif. Alif ditafsir dan dihuraikan menjadi sumber pertama iman, keimanan. Yang kedua, alif membawa makna amna, keamanan. Alif sahaja tuan-tuan, di sana terdapat iman, daripadanya timbul kalimah iman dan aman. Kita buka kitab-kitab hadis. Nabi SAW setiap bulan melihat sahaja anak bulan baru terbit awal bulan, Nabi akan angkat tangan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Subhanallah. Nabi berdoa tuan-tuan, ya Allah, engkau jadikanlah anak bulan yang baru terbit ini, ya Allah, membawa keamanan dan keimanan. Alif saja. Kalau kita nak hurai tuan-tuan aman dengan iman ni, Masya Allah. Keamanan, siapa tak mau aman? Tapi aman sahaja tak cukup, mesti kena ada iman. Apa guna tuan-tuan keamanan dikecapi kalau sekiranya tidak ada iman? Maka aman dan iman terlebih daripada huruf alif. Baru tuan-tuan kita sampai bawah. Yang Imam Nasafi kata tadi, semua kandungan Al-Quran, kandungan Bismillah terkandung di dalam huruf ba. Ditafsirkan dan dihurai ba itu membawa maksud birran wa barakatan, kebaikan dan keberkatan. Maka Al-Quran Al-Karim menjadi sumber kebaikan. Tentu buka pula di dalam mu'jam, tengok dalam kamus Quran, kalimah birran Tuhan sebut sebanyak 8 kali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum lan tanalul birra hatta tunfiqu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Subhanallah. Tuhan sebut kalimah bir dalam berbagai rupa bentuk. Yang kesimpulannya daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, surah yang pertama hingga surah yang terakhir, semuanya terkandung padanya kebaikan. Dan tentuan siapa yang berani menafikan keberkatan Al-Quran. Quran
sangat diyakini membawa keberkatan. Dia tak boleh satu Quran tuan-tuan dia nak gantung di rumah, satu surah besar sangat, satu surah, satu ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gantung di kedai. Ini ayat 1000 dinar. Berapa ayat ni belum? Ayat ni 1000 dinar, ini pelaris. Berapa macam tu? Bukan gantung ayat ni, mudah-mudahan Tuhan bagi keberkatan, kedai ini dimasuki oleh ramai orang. Ini betul keyakinan. Satu kepercayaan pegangan bahawa Al-Quran boleh memberi keberkatan. Cuba kita bayang tuan-tuan, kalau orang yattaqilah kamu yakini membawa keberkatan, memberi pulangan yang baik kepada perniagaan. Baru satu ayat digantung, satu tulisan digantung, hak demikian tuan-tuan, tulisan yang cantik itu digantung, sudah kamu yakini memberi kebaikan, memberi keberkatan. Apakah kamu tak yakin kalau isi kandungan Quran itu dilaksanakan dalam kehidupan, tidakkah akan membawa keberkatan dan kebaikan kepada manusia? Ini tuan-tuan Al-Quran, kita baru cakap huruf. Baru belum ta, belum sa, belum jim, belum ha, sehingga ya 28 huruf daripada huruf-huruf hijaiyah dihurai satu demi satu, dibawa tentang dalil-dalil Al-Quran, dibawakan dalil-dalil hadis yang menghuraikan betapa Al-Quran dihurai dan diambil ilmunya melalui huruf. Belum kalimah tuan-tuan di dalam Al-Quranul Karim. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Dalam bahasa Arab bulan disebut dengan syahru. Syahru Ramadan. Tuan-tuan, buka Quran, baca, bilang berapa kali syahru disebut dalam Quran. 12 kali. Masya Allah. 12 kali Allah sebut kalimah syahru dalam Al-Quran. Adakah tuan-tuan ini secara kebetulan? Sudah tentu tidak ada hikmah yang terkandung nak memberi pengajaran kepada manusia. Ini adalah ilmu yang perlu kamu terangkan. Terangkan, cari, dalami. Tuan-tuan, Quran datang menyelesaikan masalah-masalah semasa. Masalah yang berkaitan dengan sains teknologi. Bukan sekadar masalah yang berkaitan dengan ilmu hukum, ilmu nak salat, ilmu tentang nak makan minum, ilmu berpakaian, ilmu tentang kehidupan. Perkara yang berkaitan dengan benda-benda pelik. Neil Armstrong naik ke bulan, turun membawa gambar bulan, terdapat satu garisan panjang macam kesan daripada rekahan, macam bulan itu terbelah, seolah-olah nampak begitu. Turun tuan-tuan cari pakar-pakar bulan tidur ini, berkata begini, apa makna ini, apa tafsiran, apa yang berlaku kepada bulan sehingga ada rekahan yang banyak. Tidak ada pakar boleh jawab tuan-tuan. Akhir wajah alim ulama Islam. Alim ulama Islam jawab dengan mudah. Iqtarabatis sa'ah wal syaqqal qamar. Telah hampir berlaku kiamat. Wal syaqqal qamar, bulan terbelah. Mudah jawab. Baru ni tuan-tuan berlaku seorang ahli penyelam dari Perancis. Dia selam di satu lautan, turun sampai di dasar. Dia menemui satu keajaiban di bawah lautan. Ada mata air mengalir macam sungai. Sungai dalam